Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائهم وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pagi ini Allah kejutkan kita setelah dimatikannya kita pada malam tadi. Allah bagi peluang lagi bagi kita untuk meneruskan kehidupan, untuk menjalankan segala hukum hakamnya, untuk menjadikan diri kita ini orang-orang yang benar-benar tunduk dan patuh kepadanya, supaya kita selamat dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Tak lama lagi kita bukannya tinggal di sini, tak lama lagi kita akan pindah daripada dunia ini pergi ke akhirat. Kata Nabi, umur umat aku di akhir zaman antara 60 hingga 70 tahun. Hijrah yang bukan Masihi. Siapa yang dah sampai 60 tu, get ready, this is your time to be taken away from this world. Tak faham-faham tidak. Tak faham tak yang ngaji orang putih tu. Bersedialah untuk dipanggil kembali oleh Allah SWT di alam yang paling kekal, di alam akhirat. Kita ni hidup 2 kali. Sekarang ni tengah hidup, lepas itu kita dimatikan, lepas itu hidup balik supaya menerima balasan dari apa yang telah kita lakukan di dalam dunia ini, untuk menandakan keadilan Allah Ta'ala. Kerana ada orang dalam dunia ini melakukan kejahatan, tak apa nak buat baik, buat jahat saja. Kalau dia mati terus saja, untung dia dalam dunia ini. Tak ada kena dakwa,
tak nak kena hukum, tak nak kena denda, tak nak kena siksa. Untung ada. Mencuri tak nak kena apa-apa. Merompak tak nak kena apa-apa. Merogol tak nak kena apa-apa. Membunuh tak nak kena apa-apa. Untung ada. Kalau dia tu untung, tak adil Tuhan. Sedangkan kita yang bagi dalam tauhid, Allah tu maha adil. Jadi sebab itu dihidup kita balik. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun, kata Allah. Kemudian kamu dari kiamat nanti akan dibangkitkan semula. Supaya dapat dibalas apa saja kamu buat dalam dunia ini. Kalau baik dibalas dengan kebaikan, kalau jahat dibalas dengan kejahatan. Begitu juga tuan-tuan, ada orang dalam dunia ini baik penuh, tak pernah kacau orang lain, tak pernah ganggu orang lain, tak pernah menjadikan orang lain marahkan dia. Baik penuh, mayang tak tinggal, puasa rajin, baca Quran rajin, buat kebaikan ada. Kalau dia mati terus saja, tidak dibalas kebaikannya tu, tak adil lah Tuhan tu. Rugilah dia dulu dalam dunia. Orang nari dia tak nari, orang minum arak dia tak minum arak, orang zina dia tak zina, orang joget dia tak joget. Tak dapat merasa hiburan dalam dunia ni. Dah mati terus je. Sebab itu Allah hidupkan balik dan diberikan jalan. Allah sediakan syurga dan neraka. Untuk orang beriman dan orang saleh, Allah sediakan syurga. Untuk orang yang kufur dan maksiat, Allah sediakan neraka. Dan sebab itu juga Allah datangkan hukum-hukum dalam dunia ni. Kita dah baca tentang puasa. Fadilat puasa dah kita baca dulu. Sekarang ni kita dah habis puasa dah. Nak raya. Jadi pagi ni cerita raya ni sambungan daripada pelajaran kita mula surah. Kita dah nak raya. Hari raya itu bukan hari untuk kita bersukaria. Bukan hari kita ni nak raya. Hari raya ni adalah gambaran akhirat. Dah kita baca dah setengah daripada yang mula surah. Bila raya, ada orang yang gembira dengan kuih baru, dengan kuih-kuihnya, dengan kenderaan yang baru, dengan pakaian yang baru, dengan ada elok-elok belaka. Di akhirat pun begitu juga. Ada orang dari hari kiamat gembira, cantik, sempurna. Kalau lelaki secantik Nabi Yusuf, kalau perempuan secantik Siti Zulaikha. Tapi ada orang yang menderita, risau, takut, bimbang. Kerana ada yang dibangkitkan seperti serigala, ada yang dibangkitkan seperti rimau, ada yang dibangkitkan seperti ular, ada yang dibangkitkan seperti beruk, seperti kera. Jadi di akhirat macam tu lah. Hari raya betul lah. Bila berlaku hari raya, ada orang yang gembira, ada orang yang menderita. Dia apa tak ada, fakir, menderita. Tak ada benda yang nak beli. Baju baru tak ada, kasut baru tak ada, kenderaan baru tak ada. Sedih. Begitulah gambaran hari raya, gambaran akhirat. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Jadi kita bila raya tu keluarlah dari rumah nak semayang. Tengoknya. Dan apabila keluar manusia kepada tempat semayang, maka apa yang diingatkan? Maka ingatkan olehmu akan keluar manusia daripada kubur seperti belalang yang bertaburan. Ingat tu, bila kita keluar nak pergi semayang raya, ingat bahawa orang yang dalam kubur tu akan dibangunkan semula. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun, kata Allah. Dan kamu di akhirat nanti akan dibangkitkan semula. Semua orang dalam kubur tu akan bangkit. Asal namanya manusia, dia akan bangkit semula. Nabi Adam bangkit, Nabi Nuh bangkit, Nabi Idris bangkit, George Bush bangkit, Hitler bangkit, Napoleon Bonaparte bangkit. Kena ada masa sebut nama-nama ni. Marilyn Monroe bangkit, tak kena? Tak kena berdoa saja. Doris Day bangkit, Aishwarya Rai bangkit. Okay, Pak? Shahrukh bangkit. Apa lagi? Tengku Abdul Rahman bangkit, Presiden Soeharto bangkit, Ferdinand Marcos bangkit, Hitler bangkit, semua akan bangkit. Ingatnya itu. Bila bangkit tu, semua orang menuju kepada mahsyar, daripada kubur kepada mahsyar. Itu kita ingat itu.
Jadi kita keluar untuk sembahyang raya itu seolah-olah kita bangkit dari kubur. Masing-masing menuju ke tempat sembahyang. Nah, itu tengok betul tu, macam belalang yang bertaburan. Dan apabila melihat kamu akan manusia keluar kepada sembahyang itu, setengahnya berjalan, ada yang jalan kaki, dan setengahnya berkenderaan, ada naik motor, ada naik tokar, ada naik basikal, ada naik apa, kursi roda, macam-macam keranya. Begitulah nak pergi sembahyang tu, begitulah di akhirat nanti. Daripada kubur kepada masyarakat macam-macam caranya. Ada orang berkenderaan. Apa kenderaannya? Binatang yang dikorbankan ketika hari raya itu lah kenderaannya. Kalau unta-unta lah, kalau lembu-lembu lah, kalau kobor-kobor lah. Itu cara dia berjalan dalam kubur kepada masyarakat. Itu manusia dari beberapa rumah datang untuk sembahyang macam-macam caranya. Ingat itu. Di akhirat mau begitu juga. Setengahnya berkenderaan, maka ingatkan olehmu akan berjalan kepada mauqif. Mauqif itu tempat berhenti pada masyarakat, daripada kubur kepada masyarakat. Demikian juga setengahnya berkenderaan. Ada yang naik unta, ada yang naik kobor, ada yang naik lembu, ada yang naik kibas, ada yang naik kambing dan sebagainya, berkenderaan. Ada orang yang jalan kaki, ada orang merangkak, ada orang mengesut. Itu bangkit dari kubur tu. Malahan ada orang berjalan atas kepalanya, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Agak-agak kita tak mana, yang mana kan? Berkenderaan ke, jalan kaki ke, berambat ke, merangkak ke, mengesut ke, atau berjalan atas kepala. Terkejut Aisyah semuanya. Ke mana ya Rasulullah? Jalan ke kepala. Tak wajib kena. Jawab Nabi, wahai Aisyah, jangan kamu ingatkan macam dunia ni. Dunia ni memang tak wajib. Tapi di akhirat semua boleh dilakukan oleh Allah yang kehendak. Walaupun yang dalam dunia ni pun ada orang kepala yang ke bawah, kakinya ke atas. Ada tak? Ada satu tarian kepala yang ke bawah, kaki ke atas. Apa nama tariannya? Breakdance. Ada hak nama. Breakdance. Begitulah besok di akhirat. Itu hari raya ini gambaran akhirat ya. Begitulah. Maka ingatkan olehmu akan berjalan kepada mauqif. Demikian juga setengahnya berkenderaan dan setengahnya berjalan dan setengahnya mengesut. Dan sekira-kira amal mereka di dalam dunia ni ya. Ingat itu. Bila nak pergi tempat sembahyang di akhirat begitulah betul. Dan apabila sampai manusia kepada tempat sembahyang, dan adalah setengahnya kain baru. Setengah pakai kain baru, baju baru, kepiak baru, korban baru, semua barulah. Kadang anak-anak belikan, kadang dibagi dia orang. Saya sorban tak pernah beli dah. Ada yang orang bagi. Dia bagi yang Mekah, ada bagi dia sorban. Lama-lama dia sorban ya. Begitulah keadaannya. Dia kain baru. Setengahnya kain buruk. Setengahnya putih mukanya. Setengah putih mukanya, berseri wajahnya. Setengahnya hitam mukanya. Ada yang hitam, mukanya hitam kerana dia sedih. Tak ada gembira, tak ada ceria. Miskin, apa kerana, apa tak ada. Muka masam kan? Setengahnya di dalam naung, ada pepayung setengah tu terjemur dua cahaya matahari. Dan setengahnya di dalam panas matahari. Maka ingatkan olehmu bahawa di padang mahsyar nanti begitulah keadaannya. Di padang mahsyar matahari berapa jauh dari kepala tuan-tuan dan puan? Sejengkal. Kalau sekarang matahari sejengkal di atas kepala, angin kita ni yang mati. Semua mati kalau sekarang ni di dunia ni. Tapi besok tak mati-mati lagi. Habis, mati sekali je. Berarti hidup balik.
Jadi walaupun dekat matahari itu, tak ada pula angin, tak ada pula untung. Nah, hanya berpeluh-peluh aja. Ada orang peluhnya had mata kaki, ada orang peluhnya had betis, ada orang peluhnya had lutut, ada orang peluhnya had paha, ada orang peluhnya had pinggang, ada orang peluhnya had dada, ada orang peluhnya had leher. Tahu leher? Tak dia perak kan? Leher. Ada orang peluhnya had hidung, ada orang peluhnya apa kepala ada? Malahan ada orang yang berenang dalam peluhnya sendiri. Baca kitab hadis-hadis itu kan. Hadis penawar hati ada sebenarnya. Betul bahawa manusia di akhirat nanti ada yang peluhnya berenang di dalam peluh dia sendiri. Ikut amalan di dalam dunia ni. Itulah keadaan di akhirat. Macam itulah orang pergi raya tu betul lah. Macam-macam caranya. Ada yang kenderaan, ada yang jalan kaki dan sebagainya. Setengahnya tak ada apa ya. Setengahnya putih mukanya, setengahnya hitam mukanya, setengahnya di dalam naung dan setengahnya di dalam panas matahari. Dan setengahnya apa? Setengahnya bawah naung aras. Itu kalau mendapat di bawah naungan itu di aras tu. Tidak ada naungan aras. Siapa tak nak kata? Di akhirat Rasul yang ada naungannya aras saja, lain tak ada. Payung tak ada, teduhan tak ada, pokok besar tak ada, apa pun tak ada. Tapi kalau orang dapat naungan aras, seronok ada, senyum ada, gembira ada. 7 golongan yang dapat naungan aras di hari yang tak ada naungan. Siapa? Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang sentiasa bangun tengah-tengah malam, menangis-nangis, bermanja-manjaan, bermesra-mesraan dengan Allah. Yang ketiga, pemuda dan pemudi yang warak. Pemuda atau pemudi yang warak. Yang ketiga. Yang keempat, 2 golongan manusia, 2 kumpulan manusia yang berjumpa dan berpisah semata-mata kerana Allah. Jadi kita bagi niat. Datang kerana Allah, balik apa juga kerana Allah. Mudah-mudahan kita layak masuk golongan itu, dapat naungan aras. Yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat. Yang kelima, lelaki yang hatinya sentiasa tertambat kepada masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Lelaki yang sentiasa tertambat hatinya kepada masjid. Dia nak ke masjid aja. Semayang nak ke masjid, lepak nak masjid, baca Quran nak di masjid, zikir nak di masjid. Itu hati yang teringat ke masjid aja, tak nak lekang ke masjid. Itu dapat naungan aras. Yang kelima. Yang keenam, seorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan tangan kanannya tanpa disedari oleh tangan kirinya. Yang kiri tak sedar, masuk aja, tak tahu kau banyak, kau ribu masuk. Kita dah, saya lah tuan-tuan tak apa, saya betul lah. Carilah dapat mana ada yang paling kecil, mana duit kecil sekali, baru masuk. Ini dah, kau masuk aja, kita tak tahu berapa banyak. Dapat naungan aras. Dan yang ketujuh, ini tuan-tuan ini, seorang lelaki yang apabila diajak oleh seorang perempuan yang cantik lagi ternama, dia menolak kerana takutkan Allah Ta'ala. Inni akhafullah. Bukan menolak kerana dah tua, bukan menolak kerana dah tak lalu. Tapi kerana takut dengan Allah Ta'ala. Itu dapat naungan aras. Orang dapat naungan aras, nyongin dia. Senyum je, seronok dia, gembira ya. Yang tak ada, yang tak dapat naungan aras, mengelajak keluar di bawah terik matahari. Itu raya ni ya. Itu keadaan raya. Ada yang di bawah naungan aras, ada yang melompat-lompat mengelajak di bawah terik matahari. Kemudian apa? Dan apabila sampai manusia kepada tempat semayang dan adalah setengahnya kain baru, dah baca tadi sampai dapat naungan arasnya. Dan apabila engkau lihat akan manusia setengahnya di dalam terkejut dan kesusahan dan setengahnya dalam aman dan kesukaan.
kaya betul lah. Ada yang sedih, dia tak ada apa-apa. Kuih tak ada, lemang tak ada, ketupat tak ada, mau makan apa tak ada rumah. Dia fakir, miskin, apa kerana apa tak ada. Dia sedih lah. Tapi ada orang yang gembira. Lemang, elok, baru masak, ketupat, baru masak, lauk pun banyak kena untuk berkilo-kilo dan sebagainya. Ada yang gembira. Ada yang sedih, ada yang gembira. Setengahnya dalam terkejut dan kesusahan, dan setengahnya dalam aman dan kesukaan, maka engkau ingatkan demikianlah pada hari kiamat nanti. Hari kiamat betul lah. Ada yang masuk syurga tanpa hisab. Ada yang masuk syurga tak masuk neraka tapi kena hisab. Lambat kan? Ada yang masuk neraka dulu sebenarnya. Dah habis dosa dalam neraka, orang masuk syurga. Sebenarnya kan? Kena nak gambar masuk dalam TikTok. Ini TikTok kan tak? Balik kan nak proses lagi. Itu keadaannya di hari kiamat betul. Raya Nabi itu lah. Ada yang gembira, ada yang terkejut, ada yang sedih, ada yang menderita dan sebagainya. Itu keadaannya. Maka engkau ingatkan demikian itu pada hari kiamat. Segala anbiya atau nabi-nabi, dan awliya atau wali-wali. Kalau seorang wali, kalau ramai awliya. Kalau seorang nabi, kalau ramai anbiya. Kalau seorang alim, kalau ramai ulama. Tapi orang Melayu seorang katanya ulama. Tak betul tu. Kalau ramai pun ulama. Ustaz Osman, Ustaz Fauzi, Ustaz apa lagi semua itu adalah ulama, ramai. Ini dah seorang kerja ulama. Ustaz Osman tu ulama. Dia seorang aja. Patutnya dia tu alim aja, bukan ulama ya. Itu orang Melayu orang suka orang itu mana banyak. Dan nama yang arifin, ramai tu arifin. Yang arif mereka tu, yang kenal Tuhan mereka tu. Tapi ada tak orang Melayu nama arifin? Seorang ada tak? Itu dia. Banyak yang begitu ya. Kerana kita salah guna bahasa. Ini mau betul kan? Maka engkau ingatkan demikian itu pada hari kiamat segala anbiya ataupun nabi-nabi dan awliya, wali-wali. Wali ini kita tak tahu. Allah hanya yang tahu. Kita yang mengatakan dia itu wali. Dia sendiri tak tahu bahawa dia itu adalah wali. Syekh Abdul Qadir Jalani tak tahu bahawa dia itu wali. Dia merasakan diri dia itu berdosa. Wali mana ada berdosa? Tapi dia sebenarnya wali. Kita yang mengatakan dia itu wali berdasarkan ilmunya, berdasarkan ibadahnya, berdasarkan akhlaknya. Dia sendiri tak tahu bahawa dia itu wali. Kalau dia mengatakan diri dia itu wali, dia itu bukan wali, dia kuali. Dia bukan wali, kuali. Mana tahu kan, bulan depan datang satu orang dari kampung tu. Kenal? Satu orang dari kampung. Teman ni semalam dilantik jadi wali. Apa nak buat? Apa? Ambil penyapu. Apa penyapu? Halau kembali. Dah tentu tak betulnya. Wali itu dia antara 10 perkara yang menjadi rahsia Allah. Allah hanya tahu. Yang lain tak tahu. Itu wali ya. Kita yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jalani itu wali. Habib Noh itu wali. Wali Songo itu wali. Di Indonesia ada wali Songo namanya wali. Kita yang mengatakan itu wali. Tapi mereka sendiri tak tahu bahawa mereka itu adalah wali. Itu awliya. Kalau ramai awliya. Di dalam kesukaan. Wah, ada yang nabi-nabi, wali-wali dalam kesukaan lah. Seronok. Maksud syurga apa tak seronok ya? Dan orang yang asqiya. Apa dia asqiya? Orang yang celaka. Celaka di dunia, celaka dalam kubur, celaka di akhirat. Itu namanya asqiya. Jangan jadi orang asqiya, orang yang celaka. Yang ini orang yang celaka dalam terkejut. Terkejut lah. Masuk neraka terkejut lah. Jangan pakai. Kita minggu baca tu imam. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun.
Wahai Tuhan kami dah lihat dahsyatnya neraka, dah nampak menggunung-gunung. Tak ada apa yang lalu nahornya. Kena besi, kayu besi tu. Kena kayu hentung kayu tu. Kena daging manusia habis jadi hapuk daging manusia tu. Dah kami dah lihat dahsyatnya api neraka. Wa sami'na, dan kami dah dengar dari bukit dalam neraka tu. Aduh. Ondai, untuk tolok nanggung. Faham di mana? Orang kawin tahu lah, kalau bukan orang kawin tak tahu ya. Kami dah dengar. Itu orang kawin. Ada yang kata ayo yo tu orang mana? Orang New Delhi. Ada yang kata ayah tu orang mana kan? Orang Beijing. Begitulah kami dah dengar dari bukit. Wa sami'na farji'na, kembali kalau kami ke dunia, nak balik ke dunia. Nak buat apa? Na'mal solehan, kami tak beramal dengan amal soleh. Nak beramal dengan amal soleh, artinya nak ikut Islam. Amal soleh itu artinya apa saja kita buat ikut cara Islam, itu namanya amal soleh. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, pakaian cara Islam, akhlak cara Islam, ekonomi cara Islam, perjuangan cara Islam, pendidikan cara Islam, apa saja dia buat itu namanya amal soleh. Nak ikut apa? Nak beramal soleh, nak amal solehan. Inna muqinun, sekarang ni kami dah yakin benar ya Allah. Masih tak guna lagi dah. Yakin akhirat tak guna lagi. Nak yakin sekarang ni. Buat apa yang suruh, tinggalkan yang dalam. Itu boleh. Nanti apa? Orang yang celaka. Dalam terkejut dan huru hara kiamat. Dan apabila engkau lihat akan panji-panji. Itu kalau negara-negara itu ada raja-raja datang dengan panji-panji kan, dengan bendera-benderanya. Panji-panji sultan. Sultan datang semayang raya di Kuala Kangsar umpamanya, atau di mana, di bandar diraja Sultan Perak. Sultan lain bandar-bandar diraja negeri dia lah. Bawa panji-panjinya, bawa bendera. Maka engkau ingatkan akan panji-panji liwa'ul hamd, iaitu di tangan Nabi. Besok di akhirat besok, yang bawa panji-panjinya Nabi kita Muhammad SAW. Dia depan kali. Jadi kita dah ikut ke belakang. Kalau layak masuk syurga, ikut Nabi itu. Nabi nombor satu nak meniti siratul mustaqim tu, menuju ke syurga. Dengan panji-panji ni. Kita ni, kalau orang beriman orang saleh, layaklah ikut dia. Kalau kufur dan maksiat, tergelincir. Kalau tergelincir ke mana? Kalau tergelincir dari titik siratul mustaqim itu, ke mana jatuhnya? Neraka, siapa nak kena? 7 neraka nunggu di bawah. Yang pertama Jahannam, yang kedua Jahim, yang ketiga Saqar, yang keempat Sa'ir, yang kelima Khutamah, yang keenam Hawiyah, yang ketujuh Lazah. Mana nak? Mana nak tujuh? Nak semua? Nak semua ya? Jadi 7 neraka. Kalau lepas titik siratul mustaqim itu mana? Syurga lah. Ada 8 syurga. Yang pertama namanya Firdaus. Yang kedua namanya Adnin. Mana tu Adnan? Nama syurga tu. Tadi ada dah balik ya? Yang ketiga Ma'wa. Sebut betul-betul. Ma'wa, bukan Ma'wa ya? Ma'wa. Ma'wa apa? Ma'wa girlfriend. Ini Ma'wa. Yang Ma'wa tak betul ke? Ma'wa tu kan masalah. Ini Ma'wa. Setiap minggu tu imam baca. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Ada tak? Sudah jalan. Itu nama jannatul ma'wa. Nombor 3. Nombor 4 Darussalam. Kita lepas mayang tu imam pimpin kita nak kita Darussalam. Ada tak? Ya, ada ke tak ada? Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam faqayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata da rassalam.
Ya. Dia lepas mayang minta surga namanya Darussalam. Yang keempat, yang kelima namanya Jannatul Naim. Nikmat dia penuh dalam. Yang keenam namanya Jannatul Khuld, kekal. Mudanya kekal, kekuatannya kekal, seronoknya kekal, bahagianya kekal, tenaganya kekal, kecantikannya kekal. Jannatul Khuld. Yang ketujuh namanya Jannatul Jalal, agung, nombor satu saja. Dan yang ke-8 namanya Jannatul Qarar, Qaf Ra Alif Ra, Qarar, Quarar. Tenang aja, tak ada risau, tak ada bimbang, tak ada duka cita. Itu 8 syurga. 7 neraka. Itu menandakan rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Allah murka, sediakannya 7 neraka. Nah, Allah gembira, seronok, disediakannya 8 syurga. Itu kita sebut lepas mayang apa? Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 kali. Kenapa 7 kali? 7 neraka. Ya Allah, jauhilah kami, lepaskanlah kami daripada neraka Jahannam. Yang lepaskanlah kami daripada neraka Jahim. Lepaskanlah kami daripada neraka Saqar. Lepaskanlah kami daripada neraka Sa'ir. Lepaskanlah kami daripada neraka Hutamah. Lepaskanlah kami daripada neraka Hawiyah. Lepaskanlah kami daripada neraka Lazar. 7 neraka. Itu 7 kali. Ada orang lepas salam tak ada nak cabut aja. Bah, taubat. Allah tak taubat ada mana. Lepas salam bah, lepas salam bah tu apa? Kumbah. Lepas salam kumbah. Tunggu je kejap, minta doa dengan Allah supaya jauh daripada neraka 7 tadi tu kan. Baik. Kemudian apa lagi tengok? Itu asal orang celaka dalam terkejut dan dia huru hari kiamat. Dan apabila engkau lihat akan panji-panji sultan, maka engkau ingatkan akan panji-panji liwaul hamd pada tangan Nabi SAW. Tak dengar jawab pun. Lepas tu yang boleh sebut Nabi, nama Nabi itu apa jawab? Sallallahu alaihi wasallam. Jangan diam je. Dengar Nabi diam. Siapa saja tak nak sebut, taksir nak sebut, malah dikira sebagai kedekut. Tak benar kan? Dikira sebagai kedekut, bakhil, tangkai jerin, tak hidung masin. Okey apa? Cikek. Tahu cikek? Cikek tu betul lah. Tak orang belajar cikek tu. Kena sebut betul-betul. Cikek tak betul? Cikek. Imalah nak betul. Tahu imalah? Imalah baca Quran salah cengit tu. Wadduhi wal laili idza saja. Cikek. Apa dah bunyinya? Ada dah. Jadi bila dengar je kata Nabi, jawab sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dia kedekut. Bakhil, tangkai jerim. Dan apabila engkau lihat akan perhimpunan manusia, orang nak semayang amal perhimpunan manusia, maka engkau ingatkan akan perhimpunan sekalian makhluk pada padang mahsyar. Ramai ke sikit orang di padang mahsyar ni, tuan-tuan dan puan? Punyalah ramai. Semua manusia ada di situ. Asal nama yang manusia daripada Nabi Adam sampai manusia yang terakhir kita esok kita tahu. Ada situ lah kan. Semua ada situ. Benjamin Netanyahu ada. Tak kenal? Ariel Sharon ada. Tak kenal? George Bush ada. Tony Blair ada. Napoleon Bonaparte ada. Hitler ada. Lagi apa? Ferdinand Marcos ada. Presiden Soeharto ada. Semua orang ada situ tu. Berkembit-kembit. Berasak-asak. Kata Nabi macam anak panah dalam busar panah. Payah nak faham ya. Macam anak panah dalam busar panah. Kita tak pernah tengok panah pun. Jadi payah nak faham. Tapi kalau saya kata macam rokok dalam kotak rokok, tak faham kan? Tak faham? Kau suruh beli rokok. Tengok rokok dalam kotak rokok tu rapat ke jangan-jangan?
Rapat. Cuba keluarkan sebatang. Itu masuk kembali. Kenyok dah. Kenyok ke dah. Begitulah punya rapat di padang mahsyar. Nak bergerak pun tak boleh. Udahlah rapat-rapat berpeluh-peluh tu. Udahlah berpeluh-peluh. Telanjang pula tu. Ya Allah. Beli geleman Aisyah dengarnya. Bila dekat cerita Nabi, "Ayuh madu ya Rasulullah." Kata Aisyah nanya kepada Nabi. Apa jawab Nabi? Masa itu tak sempat nak noleh kiri kanan, nak tengok orang punya ni, orang punya macam mana, orang ni macam mana, orang ni macam mana, tak sempat tengok. Masing-masing takut apa yang berlaku pada diri dia. Itu keadaan dalam masyarakat. Ini kita nak melalui ni. Semua akan melalui dia. Nak ke tak nak dia akan menempuh keadaan itu. Itu raya, ingat tu. Lagi apa? Dan apabila Allah melekat perhimpunan manusia, maka engkau ingatkan akan perhimpunan sekalian makhluk pada padang mahsyar. Mahsyar itu perhimpunan, itu nama mahsyar. Dan apabila berdiri mereka itu kepada semayang, nak bangun nak semayang tu. Itu bila dia dah seru. Apa serunya? As-salatu jami'ah. Nak raya dia surah tu. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu sunnatan Aidil Fitri atau sunnatan Aidil Adha. Kita membangun ada seruan tu ya. Ada seruan nak semayang. Berdiri belakang kita tu. Dan apabila berdiri mereka itu kepada semayang, maka engkau ingatkan akan berdiri segala makhluk bagi Tuhan Rabbul Alamin. Ingat esok kita akan berdiri di hadapan Allah SWT. Everybody will stand up in front of Allah. Semua akan berdiri di depan Allah SWT. Yauma yaqumun nasu li Rabbil Alamin. Kata Allah. Pada harinya semua manusia akan berdiri di hadapan Allah SWT. Berdiri belakang. Udah berdiri ramai-ramai itu dibaris ke belakang. Semua manusia akan dibariskan oleh malaikat kepada 120 barisan. Everybody will be lined up into 120 rows. Tak faham tak? Ini cikgu ngajar bahasa Inggeris tu tak? 120 baris. Berbaris. Dari 120 baris. Berapa baris orang beriman tuan-tuan dan puan-puan? Tengok cari saya, berapa? 3 baris saja. Lagi 117 baris kafir belakang. Kita yang mana? Siapa nak baris keempat kan? Paling komat, paling turun, paling belakang, baris yang ketiga. Kalau yang keempat, ahli neraka. Berapa peratus orang yang kira beriman? Berapa peratus tuan? 3/120. Berapa? Jadikan peratus. 3/120 bersamaan dengan 1/40. 1/40. 1 bagi 40. 1 bagi 40 kosong. Tambah 1 lagi. 40 jadi apa? 1 jadi 10. 10 bagi 40 kosong lagi. Betul 100 bagi 40. Orang dia 100 tu. Oh dapat berapa? 2. Tak tertinggi ke kira mana? 100 bagi 40 berapa dapat? 2. 2 kali 40 berapa? 80. Lebih berapa? Lebih 20. Tak tertinggi lagi. Matematik tak lagi matematik kata tu. Ini masalah seorang cikgu matematik tu tahu. 100 bagi 40 dapat 2. Baki 20. 20 bagi 40 tak boleh. Tambah lagi kosong jadi 200. 200 bagi 40 berapa? 5. Jadi 1/40 bersama dengan 2.5%. 2,5%. Macam kita bayar zakat. 2,5%. Itulah yang beriman. Yang lain semua kafir. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalau orang kafir itu masuk dalam neraka jahanam secara berbondong-bondong. Semua akan masuk neraka. Yang kafir tu lah. Yang 3 baris itu yang layak masuk syurga. Belum masuk syurga.
baru layak, baru ada kelayakan, tapi belum masuk lagi. Kemudian yang udah masuk akal tu, masuk akal dah habis. Dentung masuk akal, dah tak tinggal lagi. Tinggal 3 baris. 3 baris itu pula bukan kejap-kejap itu masuk syurga dah. Dibariskan semula kepada 4 baris. 3 baris yang beriman tu dibariskan semula kepada 4 baris. Barisan yang pertama masuk syurga tanpa hisab. Siapa tak ada kenangan? Benda Allah kenangan tak tahu hilang banyak pula. Siapa tak ada kenangan? Masuk syurga tanpa hisab. Tak ada cek, masuk je. 7 golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Kita masuk tak? Yang pertama Rasul-Rasul ada? Mana? Kenangan? Tak ada. Yang kedua Nabi-Nabi ada? Kenangan? Ada? Tak ada juga, dah 2 tak ada. Yang ketiga sahabat-sahabat besar. Abu Bakar ada sini, Umar ada sini, Osman ada sini, Ali ada sini. Tak ada juga, sudah 3 tak ada. Ada mana? Jadi 7 golongan. Ya. Yang keempat wali-wali. Tu ramai wali ni. Tapi wali tak pakai. Wali nikah boleh pakai. Dia nak pakai wali apa? Wali Allah. Itu yang keempat kan. Tak tahu nombor 4 tu mungkin ada dari kalangan tuan-tuan yang jadi wali, tak tahu. Yang keempat. Yang kelima, orang-orang yang mati syahid. Itu ada harapan. Sebab itu apa saja kita buat tuan-tuan mesti di jalan Allah. Kalau kita mati dalam jalan Allah tu syahid ada. Macam tuan-tuan sekarang ni. Tengah ngaji ni. Kalau mati datang-datang tak kena stroke apa terus mati. Syahid lah. Tapi tak nak kena. Syahid ada 3. Satu syahid dunia akhirat. Itu yang terbaik, yang tertinggi. Iaitu orang yang mati dalam peperangan menentang orang kafir. Mati tu. Dibunuh oleh orang Yahudi. Syahid tu. Macam Ismail Nahiyah tu. Dibunuh Yahudi. Syahid tu. Macam yang baru ni satu Yahya apa namanya. Dibunuh oleh orang Yahudi. Itu syahid. Terus. Masuk syurga. Itu syahid dunia akhirat. Dan sejarah siapa yang syahid? Sayyidina Hamzah. Sayyidina Ja'far. Yasir. Isterinya Sumayyah. Itu semua syahid. Syahid dunia akhirat. Yang kedua syahid akhirat saja. Syahid akhirat saja. Dia kalau dia mati, jenazahnya diselenggarakan macam biasa. Dimandikan, dikapankan, disemayangkan dan ditanam. Tapi di sisi Allah dia adalah syahid. Terus masuk syurga. Kenapa dia mati dalam perjuangan jalan Allah? Macam tu adalah. Kerana tuan-tuan ni keluar daripada rumah dengan tujuan menuntut ilmu. Kalau mati suruh dan balik, ada syahid. Nak kita nak. Tapi tak nak kena. Ini bukan saya ngapa ni, Nabi ngapa tu. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji', kata Nabi. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada dalam perjuangan di jalan Allah hinggalah dia kembali ke rumah. Itu syahid ya. Tak ada harapan kita. Orang mati syahid. Yang kelima. Yang keenam, orang yang sangat sabar. Tuan-tuan sabar ni pula ya. Kalau masuk dalam orang sabar ada 3. Yang pertama, sabar pada mengerjakan yang wajib. Kesenang nak sembahyang ni, sabar. Kesenang nak datang masjid, sabar. Kesenang nak berjemaah, sabar. Yang kedua, sabar pada meninggalkan yang haram. Kesenang nak meninggal, itu lagi susah. Meninggalkan yang haram lagi susah daripada nak melakukan yang wajib. Tapi kalau tuan-tuan berbuat, sabar. Itu paling besar, masuk syurga tanpa hisab. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat dikira berapa banyak, itu menang. Orang yang sangat sabar. Dan yang ketujuh, ini tak ada. Depan saya ni siapa tak ada. Orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinan.
Siapa miskin tu angkat tangan, kena tengok mana bawah. Nak minum pagi apa pun tak ada. Duit sepupang pun tak ada. Rumah pun tak ada. Kopi pun tak ada. Teh pun tak ada. Ada apa tu? Tak ada. Sini tak ada. Di Malaysia ni payah macam ni. Tapi di luar negara ada tak? Di Palestin ada tak? Di Yaman ada tak? Di Bangladesh ada tak? Kalau betul-betul dia sabar atau redha dengan kemiskinannya, itu nama surga tempat hisab. Golongan zaman. Golongan yang kedua, dia masuk surga tak masuk neraka, tapi kena hisab, kena cek. Dia masuk neraka, tak masuk neraka, dia masuk surga tapi lambat masuk surganya, kena cek. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Orang nengok kaya ni. Tu Imam selalu baca. Maghrib selalu baca Rabu, malam Hamil. Hujung tu summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat yang kamu terima dalam dunia. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Itu lambat masuk surga ni. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, orang kaya yang bertakwa lambat masuk surganya berbanding dengan orang miskin yang bertakwa selama 500 tahun. Lambatnya 500 tahun tuan-tuan. Patutnya kita kesian yang orang kaya ni lambat masuk surganya. Jangan dengki dengan kekayaan dia. Kita rasa bertuah, kita tak ada apa-apa. Kita miskin. Jadi kita tak ada lambat 500 tahun nunggunya. Macam kita turun kapal terbang lah. Kalau melenggang, apa kata custom tu? Tak ada mau back apa pun tak ada. Apa kata custom tu? Jalan lah Pak Haji. Ya ke tak? Tapi kalau nolak 18 troli,